اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاعتبت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا محيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرر وردنا يوم النشور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والصلاة الله على أحمد عدد تحرير الصدور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa ibadil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'aliya ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan kurniaannya, dengan taufiknya, maka kita pada malam ini dapat kita sama-sama hadir ke surau ini untuk solat maghrib berjemaah pada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberi ruang waktu untuk duduk dalam satu majlis ilmu, yang mana kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyatakan bahawa orang yang mula-mula diseru untuk masuk ke dalam syurga ialah orang yang sentiasa mengucapkan alhamdulillah, sama ada waktu dia senang ataupun waktu dia susah, dia sentiasa mengucapkan alhamdulillah, puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita sambung kitab Intibati Ihya Ulumuddin berkaitan dengan pelbagai perbahasan dan penelitian tentang halal dan haram. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Halal itu nyata, al-halalul bayyin wal haramul bayyin, haram pun nyata, dan tengah-tengah di antara halal dengan haram tu yang tak tentu, sama ada halal atau haram, nama dia syubhah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Berbagai perbahasan dan penelitian tentang halal dan haram. Ada berbagai persoalan yang patut diketahui, iaitu ada seseorang yang memberikan kepada kita sesuatu makanan atau hadiah, atau kita nak membeli sesuatu daripada orang lain atau nak diberi. Perlukah kita mengkaji dan bertanya asal usul benda tadi? Ini persoalan berkaitan dengan halal dan haram ni. Jadi dia ada berbagai perbahasan dan penelitian tentang halal dan haram. Jadi antara persoalannya macam ni, ada seseorang yang memberikan kepada kita sesuatu makanan ataupun hadiah. Satu orang datang, dia kata malam ni tuan-tuan tak payah makan lah, sebab kita dah ada orang dia belanja makan, dia pun bungkus siap-siap, dia pun beri kita makan ataupun hadiah. Dia mahu kahwin balik itu dapatlah bokah, okey kan? Atau kita nak membeli sesuatu kepada orang lain atau hendak diberi, perlukah kita mengkaji dan bertanya asal usul benda-benda tadi? Terima kasih banyak-banyak ni, mana siapa masak ni? Ada kita ni lah, masak-masak nak beranak. Anak yang mana? Anak yang tu dia sembahyang lah. Lepas tu beli mana ayam? Mahal sedap ayam beli mana? Jadi perlukah kita mengkaji dan bertanya asal usul benda-benda tadi? Jawapannya adalah perkara itu tidak perlu sama sekali. Jadi mengkaji atau bertanya asal usul benda itu tidak diperlukan lagi. Juga tidak perlu kita mengatakan bahawasanya benda-benda itu belum jelas lagi hukumnya sama ada halal atau haram, atau kita tidak mengambilnya kerana khawatirnya haram misalnya. Jadi tak perlulah kita, lainlah kalau kita macam open house, kawan kita mau Cina macam tu. Ini kan kawan kita duk pergi ke negeri kahwin jemputan. Jadi perlu tak kita kaji?
Islam tu dia mudah, tapi tak adalah, jangan dipermudah-mudahkan. Dia perlu tak kaji. Jadi dia kata tak perlu sama sekali. Jadi mengkaji atau bertanya asal-usul itu tidak diperlukan lagi. Sebab apa? Sebab kalau benda tu dah kita tahu, walaupun dia kubur dalam polistrin tu, tapi kita ni kalau tak ada cukup yakin tu kan, kita tahu macam tu lah secara umum macam tu kan. Yang masak ni jemaah kita ataupun kita tahu-tahu je dah siap ayam rendang kan. Juga tidak perlu kita mengatakan bahawasanya benda-benda itu belum jelas. Saya tak jelas ni, takut syubhat. Hukumnya sama ada halal atau haram, atau kita tidak mengambilnya kerana khawatir ianya haram misalnya. Perlu kahwin kan, bila tak makan, saya makan lalu penuhi ni saya tak makan. Orang bagi saya sebab tak tentu ni, tak perlulah saya nak tanya ayam ni pergi mana, siapa tukang masak ni, tukang masak ni solat tak solat, contohnya. Namun demikian, kita juga tidak, sebab dia kata sebelum ni pun dah peringatan, tidak sepatutnya seseorang itu memperdalami soal-soal kewarakan yang pelik-pelik macam tu sekali, kecuali dengan berpandukan kepada pengawasan orang yang benar, diketahui orang alim ataupun dia kata yang ini kedai ni dia ada keraguan, boleh lah kan. Ini sampaikan jamuan ke surau pun kita ni, orang penat bawaan, orang ni bawa sikit, orang ni bawa sikit. Oh ya, ini lauk mana siapa masak ni? Tanya pula. Saya tak boleh makan dah sebab pastian betul-betul. Entah tadi anak pun ni ke mana kan, tak dapat nak tanya. Tak apalah, saya tu macam tu saya ragu tu, susah. Namun demikian, kita juga tidak dibolehkan atau terus mempercayai tanpa membuat kajian sedikit pun. Oleh sebab itu, apabila di dalam hati kita timbul keraguan mengenai benda-benda tadi, kita patut bertanya. Kalau ada timbul keraguan, tapi benda tu dah tak ada timbul keraguan. Timbulnya keraguan itu sama ada kerana melihat keadaan orang yang memilikinya tadi, entah ia masih diragui kebenarannya atau memang sudah diketahui oleh umum dengan jangkaan yang dapat disandarkan kepada bukti dan kenyataan. Demikian pula dengan persoalan harta, umpamanya yang haram telah bercampur menjadi satu dengan yang halal, sedangkan yang haram itu adalah lebih banyak dan diyakini dengan bukti. Dalam keadaan yang demikian ini, apabila sifat haram itu sedikit dan kurang pada masa itu dan mungkin ia tiada pada masa itu, maka makan itu tidaklah menjadi haram. Hanya persoalan mengenai adalah perlu dan dianggap berhati-hati. Demikian saya ulang balik. Demikian pula dengan persoalan harta, umpamanya yang haram telah bercampur satu dengan yang halal. Haram telah bercampur kan? Sedangkan yang haram itu adalah lebih banyak dan yakin dengan bukti, ada bukti. Dalam keadaan yang demikian itu, apabila sifat haram sedikit, dalam keadaan yang sedemikian ini, apabila sifat haram itu sedikit dan kurang pada masa itu dan mungkin ia tiada pada masa itu. Kalau yang haram, kerana benda itu ada dah bercampur, jadi yang ini perlulah. Maka makanan itu tidaklah menjadi haram. Hanya persoalan mengenai itu adalah perlu dan dianggap berhati-hati. Namun demikian, meninggalkan harta yang demikian tadi adalah termasuk dalam sifat wara'. Dalam bab berhati-hati tu, orang wara' dia memang berhati-hati, tetapi kena ingat balik semula tadi, janganlah kewara'kan tadi sampai mendalami sesuatu yang pelik-pelik. Wara' perlu. Kita open house, contoh rumah
kawan kita bukan Islam, dia tu kena ada berhati-hati. Kalau dia kata ni dia tukang masak tu Melayu, okey lah kan. Warak ni perlu mengajukan pertanyaan kepada pemiliknya sebagaimana yang tertera di atas tadi dibolehkan kalau benda tu ada keraguan. Sekiranya pemilik itu boleh dipercayai dan amanah. Sekiranya ia tidak boleh dipercayai atau dia sendiri tidak mengetahui apakah yang diperolehinya itu dari jalan halal ataupun kata-kata yang tidak boleh dipegang, begitu juga cara berita darinya dan amanahnya, maka adalah ditanyakan kepada orang lain yang mengetahui persoalan itu. Apabila ada seseorang bersifat adil, walaupun hanya seorang sahaja, wajiblah berita yang disampaikan ini diterima dan dipercayai. Satu orang yang adil. Kita kata hari ini pihak Jabatan Agama ada mengesahkan, okay. Ada kata ia diberitahu oleh seorang yang fasik. Orang fasik ni maknanya orang fasik ni ialah orang yang dia dalam keadaan melakukan dosa. Orang fasik, orang tak sembahyang, orang fasik, orang yang hulu gili tak tutup aurat, itu orang fasik. Lepak tu tak ada fasik. Kalau dia lepak minum, bagi dia lanjut, tak ada fasik. Fasik ni maknanya orang yang melakukan maksiat, sentiasa dalam melakukan maksiat tu orang fasik tu, kan? Jangan kata orang munafik, bukan orang munafik, orang fasik, kan? Bukan orang syirik. Orang syirik, orang yang mensyirikkan Allah, kan? Ini fasik. Fasik. Orang fasik ni orang yang bermaksiat, sentiasa berterusan dalam bermaksiat. Tetapi ada tanda-tanda yang dapat membuktikan bahawa orang itu tidak berdusta. Dia ni orang fasik, kan? Orang fasik, tapi tak adalah kita kata dia fasik. Kita tengok dia ni orang, ciri-ciri orang fasik. Tapi ada tanda dan bukti bahawa orang itu tak dusta. Umpamanya orang tersebut tidak punya kepentingan apa-apa pun yang dikira memberi manfaat untuk dirinya, maka bolehlah ucapan orang fasik tadi diterima dan dipercayai. Orang fasik, orang tikam mengekor, atau orang fasik. Dan persoalan imam, boleh tak orang fasik menjadi imam? Bukan orang syirik, orang fasik. Semayang juga Semayang juga. Ekor juga ada orang fasik. Boleh tak orang fasik jadi imam? Boleh, kan? Tapi afdal janganlah cari di kalangan orang fasik. Tapi segi hukum boleh. Tapi istilah tu fasik ni, macam kalau kita cakap orang fasik ni macam kasar, kan? Oh, marah lah, mau tak marah. Bahasa tu, kan? Fasik. Fasik ni sebenarnya orang yang berterusan melakukan maksiat, orang fasik. Di Islam fasik. Perkara ini ialah kerana yang dicari dan digendaki hanyalah semata-mata kepercayaan kepada diri sendiri, dan yang dapat memberi fatwa dalam perkara ini pada waktu demikian itu hanyalah hati kita sendiri. Kadang-kadang hati kita ni bagi pandangan kalau dalam nasyid dulu kan, pandangan mata selalu menipu. Pandangan mata selalu menipu. Pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki. Kadang-kadang pandangan hati ni, hati yang bersih lah. Kadang-kadang gerak hati ni, kalau gerak hati orang yang orang yang hati yang bersih, itu yang benar. Kalau pandangan mata ni kadang-kadang menipu. Tengok pada luaran kan, kita tengok yo ni kan,
Kadang menipu, dan hati dia lain. Pandangan akal ni pula kadang-kadang salah kan? Pada akal saya lah, pada pemikiran saya lah, kadang salah. Nafsu, pandangan nafsu ni dia melulu, dia kelontung nafsu. Pandangan hati itulah yang hakiki. Jadi sebab tu firasat orang soleh ni dahsyat kan. Firasat orang soleh ni, dia pandangan hati dia. Kadang dia tinggal, dia rasa macam tinggal, dia tengok, dia rasa hati dia agak bergoyang ke tinggal. Oleh kerana itu hati mesti mengamati dan mengkaji dari berbagai sudut yang dianggap masih tersembunyi, belum terang, dan yang masih belum dapat dijangkau oleh penyelidik yang teliti. Jadi gerak hati ni, kalau hati yang bersih ni, gerak hati tu adalah hati rasa macam ragu-ragu, tinggal kan. Jadi sebaiknya direnung dan difikirkan masak-masak untuk melaksanakannya. Sekiranya hati telah tenang dan puas untuk menghindarkan diri dari segala perkara yang kurang suci, itu merupakan satu kewajipan yang sudah ditentukan. Percampuran, ada campur haram, halal campur haram. Tetapi sekiranya benda tu dah tak ada keraguan, jadi janganlah kita nak apa kata mengkaji, buat mengkaji cek penyakit lah. Islam tak suruh macam tu. Bagaimanakah seseorang bertaubat dari kezaliman harta? Macam mana kita nak taubat dari kezaliman harta? Kita ni zaman-zaman jahiliah kita ni banyak kan, harta-harta kita yang kita dapat tu daripada hasil daripada zaman-zaman macam-macam lah. Ada orang daripada rasuah, kadang-kadang daripada dia klaim yang tak sepatutnya, macam-macam. Ketahuilah bahawa setiap orang yang mahu bertaubat dalam membersihkan diri dari wang atau harta yang bercampur antara halal dengan yang haram. Jadi syarat taubat ni, kalau ada orang kena tulang balik. Kalau pernah kita zalimkan orang pun nak kena selesaikan juga. Kalau kita mumpat orang ke, kita ada pernah buat fitnah, kena minta maaf dengan orang. Bukan sekadar taubat dia tak selesai. Syarat tu. Kalau semayang kita tinggal lagi, kena kotor balik. Tu betul-betul, barulah betul dinamakan taubatan nasuhah. Betul-betul taubat. Syarat dia tu. Kalau dengan Allah pun kita kena selesaikan juga. Jangan kita sibuk melakukan perkara-perkara yang sunat, sedangkan yang wajib belum selesai lagi. Apa dia yang wajib belum selesai? Contoh hutang-hutang sembahyang kita lah dulu. Jadi lebih baiklah kita sembahyang tu nampak macam sembahyang sunat, kan? Orang lepas maghrib kita sembahyang, lepas isyak sembahyang, orang sembahyang kita pun sembahyang. Orang sembahyang sunat sebab dia tak pernah tinggal sembahyang. Kita dulu-dulu banyak tinggal. Boleh berbaiklah kita ganti sembahyang yang dulu-dulu. Apa kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam tahqiqatnya, tanda orang beramal mengikut hawa nafsu. Dia ikut nafsu, dia beramal ikut nafsu, melulu dia melakukan amal-amal sunat, sedangkan amal yang wajib masih tidak ditunaikan. Dia maknanya dia ibadat ikut nafsu. Sayang lah tinggal amal sunat ni, sayang. Yang wajib tak sayang, tak kotor ni. Lebih baik kita kotor tu. Ramai kan orang yang dah berumur 60-70 tahun, kadang-kadang kan dia PM tepi. Tapi bukan PM tepi, dia meluahkan. Macam saya sendiri lah kan, mengajar-mengajar ni kan,
Kadang lepas dah habis makan tu kan, orang semua dah balik, saya ni di luar kan, macam mana nak buat? Saya sekarang dah ni dia tu mari cerita mari. Saya kata ni kalau yang itulah kena kotor balik. Kena kotor balik. Kalau kita tak kotor, kita sibuk dengan sunat, maknanya kita melakukan ibadat mengikut hawa nafsu dia, sebab yang wajib tak selesai lagi. Jangan begitu orang. Sunat kotor tu, sunat saya kotor, saya mari. Jangan cerita senyap-senyap, sudahlah kan. Bagaimanakah seseorang bertaubat dari kezaliman harta? Ketahuilah bahawa setiap orang yang mahu bertaubat hendaklah membersihkan diri dari wang dan harta yang bercampur antara halal dengan yang haram. Jalan untuk kita bertemu dengan Allah, jalan yang pertama taubat. Bermakna kalau kita nak clear untuk bertemu dengan Allah, kena jalan yang nak clear bertemu dengan Allah, taubat itu jalan pertama dia. Bersihkan dulu, clear, barulah kita adalah confident. Barulah boleh kata saya ni kalau nak mati mati lah, tak kisahlah. Jika ianya masih menyimpan, kalau dia masih menyimpan harta-harta tu kan yang haram, terlebih dahulu wajiblah dia membeza-bezakan mana yang haram. Ni yang haram ni kan? Mana tahu haram? Ni dulu lah saya boncong-boncong bagi duit-duit mana tak tahulah. Harta itu mesti diasingkan dan dikembalikan kepada tuan mempunyai yang berhak. Ni hak siapa dulu? Ni hak orang ramai ni dulu ni. Ni sebenarnya hak hak orang ramai, orang Melayu, hak orang Melayu ni. Tapi sebab kita ada kuasa masa tu, pengaruh ada, kita kelepek sikit. Sementara kewajipan yang lain adalah cara membelanjakan harta itu. Untuk ini perlulah diperhatikan dua perkara. Tapi susah lah kan, kita dah campur-campur tu, dah tua-tua kan, nak asingkan itu pun dah duit-duit. Mana orang yang duit banyak yang jumpa dalam peti cash lambat kan? Kalau duit hasil jualan tebu okey lah. Tapi kalau duit tu daripada sumber yang haram tadi, rasuah ke apa, mana nak buat? Tapi dah tua, dah taubat. Saya nak buat benda dah campur. Kena asingkan. Cara membezakan dan mengeluarkan. Barang siapa yang bertaubat sedangkan di tangannya masih ada sesuatu yang nyata keharamannya, diketahui benar-benar ainnya benda tu, seperti yang diperoleh dari rampasan, pinjaman atau lain-lainnya, maka dalam perkara ini urusannya adalah mudah sekali. Mudah dia. Caranya ialah dengan mengasingkan mana-mana yang haram dan dibezakan antara dengan yang halal. Tapi masalahnya, sayanglah benda jadi hak kita. Orang punya contoh kan, kita ambil tanah dia dengan harga yang murah. Masa zaman dia susah dia nak pakai duit, tiba-tiba dah lama-lama orang tu dah ada duit, ambil benda, tak dapat dah, lama kan. Jadi hak saya, jadi hak benda tu orang punya. Ataupun kadang-kadang ada juga jual beli cara orang dulu kan, buat tulis ni dengan tangannya, dibuat anak pula. Bila mak ayah dah meninggal, anak pula tuntut. Padahal tanah ni dah, urusan jual beli tu dah berlaku, tapi tak ada hitam putih. Ambil ni tanah ni kan, ada jadi hak haram. Mak ayah dah jual beli dulu, berlaku jual beli, tapi tanah kampung
Cara ni, duit dah bayar, urusan tu dah berlaku. Tangan anak pula ambil balik. Tak ada surat, tak ada. Tu berlaku dah tu. Buat rumah, tuan kan. Dah tua 60, 70, dah rajin dengar kuliah. Tiba-tiba terfikir balik, macam mana nak bayar ni? Duit tak dapat dah. Akhirnya matilah dalam keadaan masih ada harta yang haram di tangan kita tu kan. Kalau nak ikutkan dia, cara dia senang ke, beza ke lah. Ni pulang balik lah. Ada pun apabila sukar untuk dibeza-bezakan atau diasingkan, benda susah pula. Atau sudah bercampur bau, sama ada benda itu berbentuk biji-bijian, wang atau minyak, benda dah campur, atau merupakan benda yang dapat ditentukan perbezaan seperti rumah atau pakaian. Sekiranya benda yang dianggap haram itu adalah benda-benda yang tertentu seperti alat di atas atau bentuk sesuatu yang sudah bercampur dalam seluruh harta yang dimilikinya. Misalnya seseorang peroleh harta dengan jalan berniaga, sedangkan sebahagian dari harta itu diperoleh hasil penipuan. Niaga juga, nipu juga. Dua benda ni dah campur pula, beli harta. Ataupun seperti seorang yang merampas minyak lalu campurkan dengan minyak yang milik sendiri. Minyak ni minyak kapas, campur minyak sendiri. Ataupun seseorang yang melakukan sebagaimana dilakukan kepada minyak tadi dalam biji-bijian. Ini yang rampas masuk dalam. Ni beras rampas, bawa balik, bubur dalam tong yang beras yang kita beli. Wang dirham atau dinar atau lain-lainnya seperti wang kertas, maka sekiranya benda yang dianggap haram itu diketahui dengan perkiraan, umpamanya dia mengetahui bahawa yang dihasilkan dengan jalan haram jadi tadi sebanyak separuh. Yang rampas itu dalam 2 kilo, hasilkan 2 kilo. Ini dah yang jenis dah bertaubat. Yang jenis tak taubat, dia kira kira tak ada apa lah tu, kira halal bagi dia. Maka sekiranya benda yang dianggap haram itu diketahui dengan pikirannya, umpamanya ia mengetahui bahawa yang dihasilkan dengan jalan haram tadi sebanyak separuh dari seluruh harta yang ada di tangannya, maka telah diasingkan yang separuh itu sahaja. Apabila dengan jalan demikian masih juga menemui kesukaran, misalnya sudah lupa atau tidak dapat diketahui berapa bahagian benda yang haram tadi, separuh atau 1/4 dan sebagaimana, maka baiklah dia menggunakan 2 cara, iaitu boleh mengambil mana-mana yang dia diyakini ataupun boleh mengambil mana-mana yang berat pada sangkaan ianya halal. Kau pakai sangka juga. Di antara kedua jalan tadi, sekiranya dia ambil jalan yang pertama, maka ia menunjukkan kewarakan. Ambil mana-mana yakin kan? Ini je lah, aku ambil inilah, ini bagian aku. Jadi, tapi mana pula nak hantar kan? Di antara kedua jalan tadi, sekiranya dia ambil jalan yang pertama, maka ia menunjukkan warak, kewarakan, sehingga yang masih tertinggal di tangannya hanyalah harta yang diyakini bahawa itulah benda yang termasuk dalam benda yang halal dan sah bagi dirinya. Ini zaman-zaman tu lah, campur-campur harta ni. Jadi nak clear dia, kalau duit tu 100,000, kita kata yang 50,000 ni sebenarnya duit-duit ni campur-campur dah dalam duit-duit dia, pau orang, pau kontraktor tu kan. Orang tu buat kerja tapi kita ada kuasa, so kita pau 10,000. Tak, 10 tak, ni tak lulus kan? Pau. Jadi kita yakin kita dah taubat ni, tinggal kita kata yang betul-betul itu punya tu lah, 30 yang 70 ni dah duit-duit ni kan, pergilah hantar mana-mana, betul mal ke apa, atau pulang ke tuan dia pun kita dah lama kan habis.
Jadi susah sebenarnya, susah. Jadi beruntunglah orang yang memang jenis daripada muda dia orang jenis warak, buntung. Tapi kalau jenis masa muda ni liar, tak tahu halal haram, jadi susah. Tapi tak apalah, ada jalan lagi. Ada jalan lagi. Dia sebenarnya kita ni bukan tengok pada permulaan kita, tengok pada pengakhiran seseorang, baik ke tak baik akhir. Ada orang awal dia baik, kesudahan dia tak baik. Awal Islam dah umur 60-70 dia murtad. Itu anak apa tu, Indonesia punya bekas presiden kan, dah tua-tua dah murtad masuk Hindu. Jawa belah-belah pulau kan memang kan. Masalah, barang siapa memperoleh harta pusaka dan dia tidak mengetahui sama sekali dari mana harta tadi diperoleh oleh orang yang mewariskannya yang telah wafat, yang ini tidak dimaklumkan dari mana asalnya dan dari benda yang halal atau haram, dan petunjuk untuk memastikan itu tidak dapat ditemui, maka hukum harta pusaka dimiliki itu adalah halal menurut ijma' para alim ulama. Harta pusaka kan? Jadi kita pun dapat tu berdasarkan daripada turun. Tak ada petunjuk mengatakan benda tu daripada ni. Yang kita tahu benda ni dulu teroka kan. Jadi dapat kita tu jadi menurut para ulama benda tu halal. Andai kata dia mengetahui dengan pasti bahawa dia antara harta pusaka yang diterima tadi ada yang haram, tetapi ia sangsi berapa jumlah dari yang haram, maka wajib mengeluarkan berapa jumlah yang haram dengan cara mengagap dan hati-hati. Lepas tu tiba-tiba harta pusaka tapi cerita sampai ni dulu ni sebenarnya tanah ni atuk kau dulu ceti tu. Tanah ni sebenarnya tanah tu dia dah jadi. Maknanya sampai ke peringkat kita, ada yang bukti lah, surat memang ada surat dulu pinjam. Jadi sebenarnya tanah ni punya duit dah bayar, duit tak nak pulang balik dah. Atuk kau dulu dah jadi galak, siapa nak buat ni, ambil balik. Sekarang kami nak ni lah, atau ada ni kena wajib berapa jumlah, berapa ekar dia ambil dulu, pulang balik. Kalau tak tahu, berdasarkan anggaran. Kalau bentuk duit je. Apabila dia mengetahui bahawa sebahagian hartanya diperoleh dari hasil penginayaan, penipuan, pemalsuan atau lain-lain yang diharamkan Allah. Kan yang kena tangkap ni dalam berita kan, orang kaitan kerajaan masa dia ada jawatan, penipuan dalam klaim, barang tak berapa ratus je, tapi klaim sampai 2-3 ribu. Pemalsuan atau lain-lain diharamkan, maka wajib dia mengeluarkan sejumlah yang anggapnya haram tadi dengan jalan ijtihad, bersungguh-sungguh mengkaji. Susah hari ni. Kalau tepuk dada tanya iman, bukan tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera ni memang selera je. Namun demikian, ada pula sebagian alim ulama yang berpendapat bahawa penyaringan dan mengeluarkan yang haram itu tidak perlu dan bukan merupakan kewajipan kepada yang menerima pusaka ni yang waris kan. Dan apa pusaka itu kita tahu dia punya tu. Dosanya adalah tetap pada orang yang memberikan pusaka atau meninggal. Kesian orang yang tok nenek dulu kan. Contoh kalau benda tu ada ni kan, pusaka tu jatuh ke cucu dia, tapi dia benda tu asal usul daripada hasil rampasan. Ada setengah ulama kata yang ni dia tak tahu apa, dia tak wajib asingkan lah kan? Kalau betul ada bukti tu kena clear kan lah, tapi tak tahu, cuma dengar-dengar macam tu je. Tapi yang dosa tetap ditanggung orang yang mula-mula yang dia yang beri pusaka hasil daripada yang haram tu.
parah. Lepas tu macam mana pula cara kita nak belanjakan? Dah diterasikan tadi tu, nak belanja macam mana? Buat kena pergi ke surau lah. Cara membelanjakan keuangan hasil penginayaan tu. Hasil kita minta kat orang ni, minta kat orang ni, macam mana kita nak belanjakan? Ni kita sambung minggu depan lah. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli salatan karimatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhannu bil qadum tanfariju bil qurabu bila waidu wa tunalu birahibu khatimi wa yustasqal ghamamu biwa'il karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lillah. Allahumma كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالويل وتنال بالرحم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.